Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 6, perkataan liberal dalam mukadimah rukun negara merujuk kepada keterbukaan menerima perbezaan dalam masyarakat majmuk. Menteri Perpaduan Negara Aaron Ago Dagang berkata, semua pihak harus mengelak daripada menyalah tafsir penggunaan perkataan liberal dalam deklarasi itu. Katanya salah satu cita-cita rukun negara adalah menjamin satu cara liberal dengan tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak. Dalam konteks ini, perkataan liberal merujuk kepada sikap keterbukaan dan penerimaan, faham, hormat dan terima kepada perbezaan budaya antara kaum dan etnik. Rakyat bebas mengamalkan agama, adat resam serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan kepentingan perpaduan negara. Kenyataan menteri itu selepas ikrar penuh rukun negara dibacakan di Dewan Rakyat membawa kepada wacana mengenai perkataan liberal dalam deklarasi tersebut. Sesetengah pihak di media sosial mendakwa rukun negara telah diubah suai selepas kerajaan gabungan pimpinan Pakatan Harapan ditubuhkan untuk memasukkan perkataan liberal ke dalam ikrar itu. Bagaimanapun, fakta menunjukkan rukun negara kekal tidak berubah daripada bentuk asalnya yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970. Pendedahan kebanyakannya rakyat Malaysia terhadap deklarasi itu cuma terhad kepada 5 prinsip dan kebiasaan yang mengesampingkan bahagian cita-cita rukun negara. Ikrar deklarasi ini biasanya dibacakan pada perhimpunan di sekolah-sekolah namun tidak secara penuh. Perkataan liberal dalam konteks politik adalah bertentangan dengan konservatisme yang memandang liberalisme sebagai ancaman terhadap norma budaya, masyarakat dan agama. Rukun negara diperkenalkan sebagai satu cara untuk membentuk ideologi negara yang menyatukan rakyat Malaysia selepas peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Nombor 5, pengurusi bersih Faisal Abdul Aziz berkata, tindakan berhimpun di luar bangunan Parlimen sebagai langkah pertama dalam usaha mendesak kerajaan perpaduan melaksanakan reformasi. Pihaknya menuntut pelaksanaan reformasi 100%, terutama melibatkan sistem pilihan raya dan institusi utama. Katanya, kami menggesa kerajaan menyediakan garis masa dan hala tuju bagi pelaksanaan reformasi bagi manfaat rakyat. Kami juga mahu kerajaan berhenti mengamalkan pemberian melepas tanpa membebaskan kepada mana-mana ahli politik yang dituduh kerana rasuah dan salah guna dana. Bersih dan rakyat Malaysia masih menunggu alasan di sebalik mengapa bekas Perdana Menteri Kes Najib Razak diutamakan berbanding ratusan lain yang memohon pengampunan diraja. Faizal turut menyerahkan memorandum mengandungi tuntutan bersih kepada ahli Parlimen Selayang William Leong yang menerimanya bagi pihak kerajaan. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri yang hadir untuk menerima memorandum berkenaan berkata, sesuatu masih tidak kena jika Bersih berhimpun menentang kerajaan perpaduan. Katanya, kita semua tahu Bersih pernah mempunyai hubungan baik dengan mereka yang ada dalam kerajaan sekarang, Pakatan Harapan. Jadi, keberadaan mereka di sini sekarang sesuatu mesti tidak kena. Bagaimanapun, ahli Parlimen Ledang Syed Ibrahim Syed Noh berkata, gerakan reformasi tidak mati, sebaliknya terus berjalan. Katanya, ia tidak pernah mati dan kami akan berterusan berusaha memastikan reformasi berjalan, terutama pemisahan peranan pendakwa raya dengan peguam negara. Kira-kira 100 peserta hadir dalam himpunan bersih mula berkumpul di Plaza Tugu Negara sebelum berarak ke bangunan Parlimen sekitar 8.30 pagi. Peserta himpunan membawa plakat kuning seperti Don't Get Comfortable dan kerajaan bersih dan adil sambil melakukan tuntut reformasi tolak DNA rakyat bangkit. Ahli Parlimen yang menyambut himpunan termasuk Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ahli Parlimen Pasir Gudang dan Ahli Parlimen Sungai Petani Taufik Johari. Nombor 4, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memberitahu Ahli Parlimen dari pihak kerajaan maupun pembangkang bahawa baginda tidak akan melayan sebarang permintaan untuk menjatuhkan kerajaan. Dalam titah baginda semasa merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal ketiga Parlimen ke-15 bertitah semua pihak perlu menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Titah baginda ingin saya tegaskan di sini, saya tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Sultan Ibrahim juga menggesa semua ahli parlimen tanpa mengira parti masing-masing untuk bekerjasama ke arah membina negara dan berkhidmat kepada rakyat. Titah baginda sebarang kegagalan ataupun kejayaan bukan terletak di bahu Perdana Menteri sahaja. Malah semua 222 ahli parlimen yang diamanahkan oleh rakyat perlu sama memikul tanggungjawab itu. Titah baginda semua 222 ahli Dewan Rakyat telah diamanahkan oleh rakyat sebagai wakil mereka dalam kerajaan. Semua pihak sedia maklum bahawa keutamaan saya adalah keadaan hidup lebih 33 juta rakyat Malaysia di luar sana. Oleh itu, saya berharap semua ahli yang berhormat akan menumpukan usaha membela nasib hidup mereka dan bukannya untuk kepentingan parti politik dan diri sendiri. Nombor 3, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris mempertahankan hubungan presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang yang disifatkan sangat mesra walaupun jarang berjumpa. Arun Kijat itu berkata tiada krisis antara dua tokoh Perikatan Nasional itu yang dikatakan masih dingin seperti didakwa sumber. Katanya hubungan mereka mesra, tak tahu macam mana cerita itu boleh timbul. Cuma kebelakangan ini jarang jumpa sebab Tok Guru tak sihat. Takkan terus buat kesimpulan hubungan pemimpin utama PAS dan Bersatu dingin dan huru-hara. Memetik sumber melaporkan pertemuan Hadi dan Muhyiddin pada 14 dan 15 Februari
yang pertama dalam tempoh 4 bulan, didakwa gagal menyelesaikan masalah berbangkit, menyebabkan hubungan mereka dingin. Sumber rapat dengan perkara itu mendakwa pertemuan empat mata di kediaman Muhyiddin disusuli mesyuarat PN pada keesokannya hanya sekadar optik. Mereka bertemu 2 minggu selepas media melaporkan hubungan Hadi dan Muhyiddin didakwa dingin, sekaligus mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai kelangsungan PN digagaskan dua parti itu. Hubungan dingin itu antara lain berkait kegagalan PAS menampilkan naib Presiden Ahmad Samsudin Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat berundur pada pemilihan parti tahun ini. Pusingan Yu Muhyiddin dilihat sebagai tekad ahli Parlimen Paguh itu untuk kekal menerajui PN dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua jika gabungan itu menang PRU 16. Sebelum pertemuan pertengahan bulan lalu, Muhyiddin dan Hadi terakhir dilihat bersama ketika perasmian Muktamar PAS pada 20 Oktober lalu. Nombor 2. Ahli Parlimen Tasik Gelugor, Wan Saiful Wanjan yang mendakwa diugut dan ditawar habuat untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wan Saiful dari Perikatan Nasional mendakwa ugutan itu dibuat sejak beliau didakwa di Mahkamah Seksyen atas kes pengubahan wang haram pada tahun lalu. Dakwanya beliau telah dihubungi seseorang yang tidak dinamakan untuk mengadakan pertemuan tertutup yang berlangsung kali pertama pada 17 Januari lalu dan terbaru selepas istiadat perasmian Parlimen Isnin lalu. Wan Saiful mendakwa sekiranya menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, beliau akan mendapat peruntukan 1.7 juta ringgit untuk kawasan Parlimen diwakilinya. Bagaimanapun dakwaan itu dibantah beberapa ahli Parlimen kerajaan termasuk RSN Raya Pakatan Harapan Jelutuk yang menggesa Wan Saiful membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Katanya kalau anak jantan buat laporan SPRM. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul turut meminta Wan Saiful untuk tidak meneruskan dakwaannya itu di Dewan Rakyat. Syed Saddiq Abdul Rahman pula membidas tindakan Raya yang mendakwa Wan Saiful cuba menimbulkan sangkaan jahat. Katanya, apa sangkaan jahat? Kamu tidak tahu ugutan kita kena. Jangan buat tak tahu. Kita dijanjikan peruntukan kalau sokong Perdana Menteri, apa yang salah? Nombor 1. Ahli Parlimen Pasir Mas, Ahmad Fadli Syahri menjadi satu-satunya wakil rakyat dari blok pembangkang yang keluar menerima memorandum peserta himpunan reformasi 1% anjuran bersih. Ketua Penerangan PAS Pusat itu berkata tuntutan bersih sebenarnya membuktikan tanggapan pembangkang terhadap kerajaan selama ini adalah tepat. Katanya kami dah beritahu lama dahulu bahawa kerajaan ini merupakan kerajaan yang sembang kosong saja, yang sekadar menyebut untuk melaksanakan reformasi. Tetapi apabila mereka bekerjasama dengan kleptokrat yang mereka dakwa sebagai kaki rasuah sebelum ini, akan ada nilai-nilai yang terpaksa mereka gadai. Ahmad Fadli juga membayangkan kesediaan PN untuk bersama dengan Bersih mendesak kerajaan melakukan pembaharuan di sebalik imej NGO itu yang selama ini dianggap dekat dengan PH. Pun begitu, bekas Ketua Pemuda PAS Pusat itu menjelaskan buat masa ini pihaknya akan meneliti satu persatu tuntutan yang dikemukakan Bersih dan akan membawanya kepada peringkat tertinggi PN untuk dipertimbangkan. Menurut Ahmad Fadli, umum mengetahui Bersih mempunyai hubungan yang baik dengan pemimpin PH yang menjadi kerajaan sekarang termasuk dari sudut hubungan secara peribadi. Sebelum ini katanya Bersih juga memberikan sokongan kepada PH yang ketika itu menjadi pembangkang. Namun dakwa Ahmad Fadli, protes yang dilakukan Bersih di Jalan Parlimen menghantar satu isyarat yang tertentu. Sehubungan itu Ahmad Fadli berharap Bersih tidak berhenti setakat itu sahaja. Sebaliknya perlu mengadakan gerakan-gerakan lain bagi memastikan kerajaan benar-benar melaksanakan janji reformasi mereka.